Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan bincangkan soalan-soal selidik. Soal-soal selidik ini adalah mengikut tajuk awak dan juga mengikut apa objektif yang awak buat. Okay, jadi kalau objektif awak ada dua, bermakna soal selidik awak tu soalan-soalannya mestilah mencakupi untuk dua objektif yang awak buat dalam pengajian am bagi paper 904 tahun 2022 ya. Baik, yang saya minta sebenarnya bukanlah dalam bentuk awak combine dengan pengenalan dan sebagainya. Yang saya minta adalah sehelai saja kurang soal selidik tu yang saya nak tengok ya. Jadi awak tak faham arahan ya. Jadi saya terpaksa scroll down sampai saya jumpa soal selidik awak. Asingkan soal selidik tu dalam satu helaian, dalam sheet yang lain. Kerana daripada sheet dummy tu awak akan transfer data tu ke dalam Google Form. Ya. Okey, ini adalah soal selidik Adawiyah. Adawiyah hadir? Sajalah tanya. Okey. Hadir ya? Hadir? Sajalah tanya. Saja. Okey. Alright. Kita nak pastikan masuk kan dalam tu. Okey, mana Adawiyah tadi hilang. Okey. Baik, Adawiyah, cuba bacakan soalan kajian awak. Ada tak soalan kajian? Tengok soalan kajian. Standby lah dengan soalan. Itu kan saya selalu tanya. Okey, kita tengok Adawiyah telah menyediakan 3 section, bahagian A, bahagian B. Okey. Bahagian A dan bahagian B, 2 saja. Okey. Baca soalan. Saya kata bacakan soalan kajian awak. Tajuk. Populariti tradisional dalam kalangan golongan remaja di kampung Sidangkap. Okey. Sepatutnya atas ni, okey, tulis tajuk ya. Pelajar semua tulis tajuk kat sini. Tak adalah saya tanya-tanya terus. Apa tajuk dia? Populariti kuih tradisional dalam kalangan golongan remaja di kampung Sidangkap. Tradisional dalam kalangan golongan remaja di kampung Sidangkap. Okey, tulis tajuk kat atas tu. Buat kerja biar sistematik. Awak nak bagi orang check kan? Nak bagi saya check, saya orang. Jadi saya pun ada mood saya. Ada emosi. Kalau tengok lintang bukang macam mana saya nak check dah tak ada mood nak check. Okey, ini tajuk. Objektif kajian pertama kalau kita tengok daripada sini adalah untuk mengenal pasti jenis kuih tradisional yang digemari. Kita tak boleh buat yang kurang digemari, yang digemari. Okey? Bahagian A ni adalah demografi responden. Tulislah demografi responden. Sebab tu awak banyak benda yang awak tak tahu lagi. Patutnya awak kena buat baik dengan saya. Buat baik dengan saya, banyak ilmu awak dapat. Ya. Tapi bila suruh buat kerja tanya diam, itu pantang saya 7 keturunan. Kalau saya tanya orang diam. Awak tak tahu. Okey. Tulislah sini demografi responden. Demografi responden ni juga tengok tajuk yang awak buat. Kalau tajuk yang simple macam yang Adawiyah buat ni, dia just nak tahu tentang jantina, tentang umur, tempat tinggal pun kita tak perlu. Kerana apa? Tempat tinggal ni kita tak masuk pun dalam Google Form. Jantina ni sebab kita nak tahu berapa lelaki ke perempuan. Umur ni kita nak tahu kalau dalam remaja ni dia ada range umur dia. Dalam kalangan remaja daripada mana? Daripada umur 12 ke 15,
16 ke 20, 21 ke 25, 26 ke 35. Dia ada range umur. Kita bukan nak tengok setiap umur tu. Kalau kita nak tengok setiap umur responden kita tak akan terbuat kajian. Jadi bila kita kata umur ialah kategori umur. Okay, kategori umur kan. Jadi awak buatlah sini kategori umur dia berapa. Buat dalam kotak. Jadi dia responden akan tik umur dia dalam range mana. Okey, kemudian bahagian B, tandakan 6 jenis kuih tradisional yang anda gemari. Okey, gemari. Okey. Jadi untuk bahagian B ni adalah untuk menjawab objektif yang pertama. Objektif pertama ialah untuk mengenal pasti kuih mana. Dalam 10 kuih ni, kuih mana yang remaja gemari. So daripada sini kita boleh buat carta pie ataupun kita boleh buat graf bar. Ya. Sampai situ faham? Ini saya tengok ramai yang buat asal buat kan. Okey, so selesai bahagian A. Sebab bahagian A ada dia akan tengok jenis-jenis kuih. Okey, bahagian B. Okey, saya minta pelajar buat dalam format skala Likert macam ni. Tapi ramai yang bagi saya soalan dalam bentuk word. Ini lagi satu tak faham bahasa ni. Kan? Saya dah tunjuk contoh dah pun. Inilah yang saya nak. Tapi awak buat juga dalam bentuk word. Hanya beberapa orang pelajar saya yang bagi saya dalam bentuk borang macam ni. Ini yang saya nak. Ini adalah borang soal selidik. Daripada borang ini, kita akan pindahkan ke dalam Google Form. Bila Google Form tu awak hantar pada saya link dia dan saya akan jawab link tu, jawapan saya awak akan dapat dalam email awak, bermakna barulah Google Form awak tu boleh digunakan kepada responden yang lain. Dia melalui proses step by step. That's why saya kata kerjanya banyak. So kalau awak buat kerja macam semut, saya tak boleh nak tolong awak. Kenapa tu? Awak yang goyang ke saya yang goyang? Ada lagi. Okey. Faham? Jadi jangan buat kerja macam semut. Raya tahun ni pun tak payah raya-raya dia. Masa awak bukan untuk nak raya-raya sekarang. Awak nak raya, lepas habis STPM, okey, awak dapat result bagus, awak boleh masuk universiti. Masa tu boleh raya. Kalau dah masuk universiti nanti dah tak susah dah. Yang susah dah peringkat sekarang. Kalau susah saya tak berada di tahap saya sekarang. Ya? Okey, so objektif yang pertama tadi ialah jenis-jenis kan? Objektif yang kedua adalah deskripsi. Tengok sini. Faktor-faktor kuih tradisional tidak menjadi pilihan golongan muda. I say man. Technician, you bagi saya LCD yang zaman periodik tu kenapa? Ya? Okey, so item di sini ada dia buat 1 hingga 12. Tidak bermakna semua item ni boleh dipakai. Saya kena tengok satu-satu. Kalau setiap orang pelajar buat 10 item, kali 30 orang pelajar berapa saya kena check. Kira sendiri. So that's why awak jangan buang masa saya nak macam hari tu hari Jumaat. Awak dah buang masa saya begitu je. Ya? Okey. Faktor-faktor ini adalah objektif yang kedua. Faktor-faktor kuih tradisional tidak menjadi pilihan golongan muda. 1, tidak mengikut cita rasa saya. Boleh? Rasa yang terlalu manis boleh? Terdapat bahan yang saya tidak gemari seperti kelapa atau kacang boleh? Rasanya pelik boleh? Pengambilan kuih tradisional tidak menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan dalam keluarga saya. Tambahlah sikit. Ya? Ini ayat tergantung, tak boleh. Dan awak juga boleh gunakan ayat-ayat pasif. Ya? Dalam 12 ni, 12 item ni, awak bagi ayat yang positif, ayat yang aktif awak boleh bagi dalam 8. So another 4 tu awak boleh bagi ayat yang pasif. Harga penjualan.
harga tak payah penjualan lah, bukan awak nak jual. Harga kuih tradisional yang agak mahal. Saiz kuih telur kecil tidak mencukupi. Tidak mencukupi apa? Tidak berbaloi dengan harga. Pemilihan ayat tu kata frasa nama kena betul. Cara pemasakan. Cara pemasakan tak sedap langsung bunyinya. Cara penyediaan, BM awak macam mana? F ke? Cara penyediaan yang tak memuaskan. Kita jangan guna perkataan yang kita tak boleh nak ukur. Tak boleh memuaskan. Macam mana tak boleh memuaskan? Pilih perkataan yang boleh diukur. Yang kita boleh ukur. Okey. Cara penyediaan kuih yang mana? Yang macam mana kita boleh masuk gantikan perkataan ni? Cara penyediaan kuih yang remeh. Ataupun kalau orang Jawa cakap apa? Rewel. Takkan orang tak tahu? Saya bukan orang Jawa pun saya tahu. Kan? 10. Cara pembuatan kuih tradisional. Ni pun lagi sama lagi. Sama. 9 dengan 10 ni redundant. Tak boleh terima. 10 cancel terus. Saya tak boleh terima. 11. Saya lebih suka makan kuih moden berbanding tradisional. Ni satu satu pernyataan. Yang ini tak ada ayat yang pasif ya. Saya meragui kebersihan ketika proses pembuatan kuih tradisional. Bolehlah juga terima yang ni. Tapi taklah. Sebenarnya bergantunglah kepada responden nanti. Macam mana dia nak memahami. Sebab tu bila awak buat item soal sidik, awak anggap awak lah responden tu. Awak boleh faham tak ayat awak macam ni? Macam tu. Awak lah responden tu. Dan gunakan perkataan ganti nama saya. Okey, contoh ayat pasif kita boleh tukar ni. Ya. Kita boleh tukar, contohnya 10 ni kita tukar ya. Ini ayat aktif, cara pembuatan kuih tradisional tidak memuaskan. Kita boleh tukar menjadi ayat pasif. Kita